Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi sebagaimana yang saya bagi tahu masa kelas yang terakhir sebelum ni, ada satu lagi yang saya belum cover, iaitu method of completing the square, di mana ini termasuk dia adalah termasuk dalam inverse Laplace transform. Yang kita dah lihat adalah partial fraction. Okay, ni kita dah tengok dah sebelum ni. Okay, yang kedua adalah completing the square. So sebenarnya completing the square ni bukan kita nak belajar completing the square, tapi kita nak belajar bagaimana kita nak dapatkan inverse Laplace transform sekiranya dia melibatkan function yang memerlukan completing the square. Okey, sama macam partial fraction lah. Ada function dia perlukan partial fraction, ada function dia perlukan completing the square. Okey, macam yang case ni kita nak lihat yang completing the square. So pertama sekali kita recall semula apa itu completing the square. So completing the square ni kalau kita lihat dia adalah bagaimana kita ada quadratic expression ya, contoh macam yang ni, kuasa 2. So kita boleh jadikan di dalam bentuk yang belah kanan ni. Okay, S kuasa 2 tolak 6S tambah 8, dia adalah bersamaan dengan S tolak 3 kuasa 2 tolak 1. Samalah dengan yang bawah ni. Ini contohnya. So bagaimana kita nak buat completing the square ni? Dia sama, dia ada dia punya method dia lah. Macam saya, ada cara saya lah. Dia ada berbagai cara. Okay, saya guna cara saya. Kalau kita macam yang ikut cara yang awak pernah belajar. Contohnya saya bagi yang mana yang saya cari dalam website yang ni, Maths is Fun ni. So completing the square ni, sekiranya kita ada quadratic equation diberi oleh inilah, ataupun quadratic expression lah. Okay, so completing the square, macam mana nak buat completing the square, diberi oleh yang ni, yang belah kanan ni. Cara dia, faktorkan A ni, kemudian masukkan dalam, dapatkan dia punya completing the square yang tadilah. Okey, saya sempurnakan kuasa 2. So dengan D adalah B per 2A. Okey, E sama dengan, boleh tengok dekat sini dia punya website ni. Website ni lah mathsisfun.com. Okey, part dalam algebra completing the square. So ada beberapa cara lain lah, boleh study sendiri ya, bagaimana nak buat. Dan saya tunjuk bagaimana saya buat completing the square. Ataupun kalau awak dah mahir completing the square sebelum ni, guna cara yang awak dah biasa. Okay, dia sama saja. So cara bagaimana kita nak apply teknik completing the square ni, yang pertama kita tentukan sama ada function tu dia perlukan teknik ni ataupun tidak. So kalau perlukan, kita apply, okay, completing the square tadi, kemudian dapatkan dia punya inverse Laplace menggunakan table of Laplace transform. Okay, so kita lihat example dia. So example completing the square dia adalah di bawah example partial fraction. Ada dekat ni, yang partial fraction tu kita dah tengok sebelum ni. Okay, so sekarang kita tengok completing the square dekat sini lah. Okay, partial fraction satu lagi, completing the square. Okay, so balik semula, dia punya example dia saya combine lah itu. So yang example dia E, F dan juga G. So kita akan lihat yang E dan F. Yang G ni saya akan jadikan quiz. So ingat lagi kita ada satu lagi quiz yang keempat. So saya nak buat yang G. Satu lagi adalah yang application involve completing the square lah, yang ada application bawah sekali, jauh sangat ya. Nanti saya bagi dia punya soalan. Okay, kita buat yang E dan juga F. So kita tengok yang E dulu. Okay, ni kita buat yang E dulu lah. Jadi kalau kita lihat function yang ini, okay, kalau kita lihat function yang ini, obviously yang bawah ni kan kita nak dapatkan dia punya inverse Laplace ni.
Ini obviously dia tak ada dalam table. So macam mana refer table lah. So kalau tengok table, tengok yang bahagian FS ni. So kalau tengok kalau ada yang A number apa ni je lah. Okay, so dia tak ada yang dalam bentuk S kuasa 2 tolak 2S tambah 10. Yang ada S kuasa 2 tambah A kuasa 2. So dia lain ni. So jadi ni macam mana ni? Okay, so bila yang melibatkan macam ni, yang pertama awak tengok boleh tak kita faktorkan jadi macam untuk partial fraction. Okay, so kalau kita perhati, kalau nak tahu boleh faktorkan ataupun tidak, awak masuk dalam punya kalkulator tu lah. Okay, so kalau dapat number yang bukan point tu, so dia boleh, kita senang nak faktorkan lah. Kalau tak yang point tu memang susah lah. Jadi cara dia adalah kita buat completing the square. Okay, so macam mana? Jadi yang ni, okay, kita ubah ubah ni menggunakan completing the square. Okay, di mana yang ni kita tukar kepada bentuk completing the square. Cara saya completing the square dia mesti ada kurungan dekat sini, dia ada tolak dekat sini Okay, dia ada tolak something yang daripada yang kita buat completing the square dekat sini lah. Okay, macam yang ni tambah 10 ni dia memang ada dekat sini, kita tak usik, tak masukkan sekali dalam ni. Okay, tu cara saya lah. Okay, so macam mana kita nak tahu? Kita tengok siapa yang kuasa 2 lah. So S kuasa 2 lah. Kalau ada nombor, ada nilai dekat sini, contohnya 2, faktorkan dulu 2 tu, baru buat completing the square. Okay, macam ni tak ada apa-apa, dia ada 1 saja. So kita buatlah S kuasa 2 lah. S kuasa 2. So tolak 2S. So tolak 2S ni sebab nanti dia darab 2 kali S kali berapa darab 2S kan. Jadi yang ni, ini kita nak dapatkan dekat sini, bahagian dekat sini, awak bahagi 2 yang term yang dekat pada S ni. So term pada S bahagi 2, so 2 bahagi 2 adalah 1. So negatif 1 lah. So tolak 1. Gitu je. Maksudnya apa yang kuasa 2, kita tengok S kuasa 2 kan. So yang ni nak dapatkan yang 4 yang sini, bahagi 2 kan pada S ni lah. Jadi tengok kalau negatif lah, kalau positif. So dia follow macam tu saja. Okay, tolak ni kan dah sedia ada tadi, saya dah letak dia punya form dia. Tolak adalah tolakkan dengan nombor ni kuasa 2. Okay, ni kalau kuasa 2 pun dia jadi positif juga. So negatif ke positif dia tak mainkan peranan kat sini lah, kuasa 2 kan sahaja. Macam ni 1 kuasa 2, 1 adalah 1. Macam tu So ini adalah bersamaan 1 per S tolak 1 kuasa 2. Okay, 10 tolak 1 adalah tambah 9. Okay, so kita dapat ni menggunakan completing the square. Dapat yang ni lah. Okay, sekarang kita nak dapatkan ini, kita dah boleh dapat dia punya inverse Laplace. So dia dah ada bentuk. Kita tengok ada S kuasa 2 tambah 9. Okay, ada, tapi masalahnya dekat sini kita ada S tolak 1. Bila ada S tolak 1, maksudnya kita tahu dia dalam bentuk yang dalam dekat sini lah. Ini ingat dia punya basic dia sampai dekat yang kuasa darab T ni lah. Okay, saya ada dalam bentuk S kuasa 2, ada 1 nilai 1 dekat atas, ada nombor dekat sini, kuasa 2 tambah 9 tambah kuasa 2 tambah yang ni lah, sin 80. Tapi masalahnya kat sini S tolak 1 kan, sini S kan. Jadi ini bila ada S tolak 1 ataupun S tambah something, dia adalah melibatkan eksponen. Okay, ingat, dia melibatkan eksponen. Kalau dia ada, kalau tengoklah, kalau eksponen ni maksudnya first shift theorem lah, Fs tolak A. Okay, kalau yang melibatkan dia lain, maksudnya dia darab dengan T, ni T ni hasil darab dengan T ni tadi, dia melibatkan ni lah. Kalau ada eksponen, dia heaviside. Macam tu sahaja yang kita perlu ingat. Okay, so yang ni adalah Fs tolak A. Jadi Fs tolak A ni ingat lagi macam mana kita buat first shift theorem. Kita tengok S tolak berapalah. So S tolak 1. Ini adalah sama dengan, ni dah tak, kita tak lihat lah, macam biasa kita tak tengok. Ini saya tulis dia jadi Fs tolak 1 je lah. So dari Fs tolak 1 kita akan dapat new Fs lah. Fs di mana
bila S tolak 1 sini A sama dengan S tolak A so saya tulis dia punya formula dekat sini. F S tolak A so sama dengan eksponen AT FT. Ni first shift theorem. Kalau tengok first shift theorem, eksponen AT FT sama dengan FS tolak A. Okay, so maksudnya kita nak tahu A berapa lah. So A kita dekat sini S tolak 1, A sama dengan 1 A sama dengan 1. Kita nak dapatkan FT. So dapat FT kena dapat FS dia. Jangan sebelum ni FS tolak 1 jadi FS. So bila jadi FS maksudnya S tolak 1 ni dapatkan dia sebagai FS. So S tolak 1 dia jadi S kuasa 2 tambah 9. Alright. So sekarang tapi ini tak ada ni dalam awak punya table ni, di mana dia ada, kita ada sini A yang ada ni A per S kuasa 2 tambah A kuasa 2 kan. So ingat lagi kita kena jadikan ni kuasa 2 dulu, dan sini kena jadi macam A. So ini adalah sama dengan, mula saya dapatkan dia punya ni dululah. So 9 ni adalah 3 kuasa 2. Okay, so 3 kuasa 2 sini mesti dapat 3. Okay, so sebab sini 1 dia adalah 3 bahagi dengan 3. Okay, kalau dah nampak boleh buat direct lah. Kalau tak nampak ni kita buat one by one lah. Saya tunjuk one by one. So kita nak 3 dekat atas ni, kita keluarkan 1/3. 1/3 3 per S squared plus 3 squared. Alright, therefore kita dapat FT dekat sini. FT sama dengan 1/3. Tengok table lah, awak tengok table. 3 per S kuasa 2 tambah 3 adalah sin 3 T. Okay. Maka inverse Laplace transform bagi function asal lah 1 per S kuasa 2, function asal yang sini tadilah. Okay, so dia dapat, awak akan dapat yang ni lah. S kuasa 2 tolak 2S tambah 10 tolak 2S tambah 10. Okay, so ini adalah sama dengan eksponen A kita tadi berapa? A adalah 1 dekat sini ya. Fs tolak A, Fs tolak 1. So A1 eksponen AT, so eksponen T darab dengan FT. FT yang mana? FT adalah yang ini, FT ya. So FT adalah 1/3. So saya letak 1/3 kat sini lah. 1/3 sin 3. Okay, macam tu completing the square. Kita senang je buat completing the square, kemudian tengok table saja. So tengok table memang kita dah belajar banyak sebelum ni kan. Okay, ni saya tunjuk sebab biasa saya check, saya tak pernah tunjuk, saya check jawapan guna MATCAD. So saya tunjuk answer guna MATCAD. Ni 1/3 eksponen T sin 3 T. So kalau dah pandai nak cari MATCAD, boleh dapatkan ni, senang kita nak dapat inverse Laplace apa ya. Okay. Tinggal perlu tunjuk dia punya jalan kerja saja. Okey, kita tengok example yang B. Yang B pula, yang F. Yang F. Okey. Okay, yang F ni kalau awak tengok dia punya example dia ada atas ni dia ada S tolak 2 dulu. Jadi apa yang jadi ni, pertama sekali kalau macam ni jangan terburu-buru buat partial fraction ya. So mula-mula sekali awak check dulu dia punya bawah ni. Okay, kejap saya hilangkan dia punya highlighter tu. Check dulu dia punya bawah ni sama ada kita boleh faktorkan ataupun tidak. Macam dalam kes ni tak boleh faktorkan. So macam mana nak tahu tak boleh faktorkan ataupun tidak? Dia tengok kalau awak dah cari dia punya root, dia dapat point ataupun dapat kompleks number tu, tak boleh lah tu. So kalau faktorkan jadi masalah pula nanti kan, dia tak membantu pun. Okay, jadi kalau tak boleh ni macam ni, tak boleh faktorkan dengan yang elok tu lah. Jadi kita buat completing the square. Okay, so terus buat completing the square dekat sini.
So jangan risau pasal S minus 2 kat atas ni. Tengok, biar dulu dekat sini. S tolak 2 bahagi dengan bawah ni adalah, so macam yang saya tunjuk, kurungan kuasa 2. So dia ada tolak. So nanti tolak, lepas tolak ni dia tambah dengan apa yang ada kat sini lah. Tak kisahlah tambah ke tolak ke, apa yang ada dekat sini. Okay, so macam sini tambah 6. So tambah 6 lah. So apa yang kuasa 2? S kuasa 2. Okay, tolak 4S. So macam yang saya kata tadi, di kalau sini tolak 4, so tolak 4 bahagi 2 adalah tolak 2. Okay, kemudian kuasa 2 kan dekat sini, 2 kuasa 2 adalah 4. Ini kuasa 2 yang ni. Jadi kalau buka balik dia punya kurungan ni, awak akan dapat semula yang ini. Mesti dapat semula yang ni. Kalau tak dapat semula yang ni, maksudnya ada salah dekat sini lah. Mungkin awak salah darab ke apa kan. So S tolak 2 bahagi dengan, kita simplify ya, S tolak 2 kuasa 2, 6 tolak 4 adalah 2. So tambah 2. Okay, okay, kita tengok sekat sini. Biasa kalau completing the square ni dia memang membawa kepada first shift theorem lah, sebab dia ada S tolak something dekat sini ya. Jadi kalau dah dapat yang macam ni, of course lah kita buat macam tadi lah dekat sini. Ni kita check table. Atas dia ada S pula atas dia ada kuasa 2 tambah 2 S. Ni bukanlah, sebab sign ni dia A je. So ni ada S. So S inilah cos. So tak apa, kita jadikan dalam bentuk yang sesuai dululah. Jadi kalau ni kita tengok yang dekat bawah ni adalah S tolak 2. Tengok yang bawah jangan tengok yang atas. Sebab apa, yang bawah ni dia membawa kepada yang atas. Okey, yang atas ni macam ni dah cantik-cantik S tolak 2, tak apalah. Kalau dia bukan S tolak 2, kena jadikan S tolak 2 ada pilihan So macam ni S tolak 2. So kita punya F adalah F S tolak 2. Macam yang saya kata, yang ni biasa kita tak tengok dah lah. Kita start dekat sini, Fs tolak 2. Okey, Fs tolak 2 nak buat apa? Kita jadikan Fs. Fs dia adalah sama dengan, okey, bila S tolak 2, S tolak 2 ni semua jadi S. Macam ni pun S tolak 2 kan. So S tolak 2 dia jadi S. Sini S tolak 2 dia jadi S tambah 2. Okey, 2 ni sebab kita nak guna yang cos tadi, 2 ni jadikan kuasa 2 lah. So kuasa 2, okey, kalau 9 tadi dia kuasa 2 kan, dia adalah sama dengan 3 kuasa 2 kan. Kalau 4 pun senang kan, 4 adalah 2 kuasa 2. Kalau 2 ni macam mana? 2 ni macam mana nak jadi kuasa 2? Dia adalah set 2 kuasa 2. Sebab yang ni pun sebenarnya adalah set 9 kuasa 2. Cuma set 9 ni kita boleh cari 3. So jadi 3 kuasa 2 lah. Samalah dengan yang 4 ni. Okey, kalau macam ni tak boleh nak set 2 ni, tak tahu nak 1.4 something pula kan. So kita tulis set 2 sajalah. Set 2 kuasa 2. Set 2 kuasa 2. Okey, jadi bila kita dah ada dalam bentuk macam ni, kita boleh cari kita punya FT. Okey, ni Fs tolak 2 dengan A sama dengan 2 lah dekat sini. So kita boleh cari FT kita dekat sini. FT kita cari dalam table. So FT adalah S per S kuasa 2 tambah set 2 kuasa 2. So S cos tadilah, cos apa? Cos AT. So A kita adalah set 2. So dia adalah cos set 2 T. Okey, therefore inverse Laplace transform bagi S tolak 2 per dengan apa tadi soalan asalnya, S kuasa 2 tolak 4S tambah 6, S kuasa 2 tolak 4S tambah 6. So ini sama dengan, okay, ini macam yang saya bagi tahu tadi, dia first shift theorem. First shift theorem dia adalah Fs tolak A sama dengan eksponen AT FT. So kita punya A tadi adalah 2. Okey, ni nak masuk dalam ni FT kita adalah cos set 2. So masuk je lah. So eksponen berapa? Eksponen 2T tadi cos set 2. Macam tu. Okey, kita tengok sekali lagi. Kita tengok dia punya MATCAD ni, answer dia. So betul eksponen 2T cos set 2T. So saya stop dekat sini. Yang G ni nanti saya kumpulkan dengan ada satu lagi lah application tu.
saya masukkan sebagai kuis yang keempat. Jadi dah lengkap lah untuk Laplace transform ni. So saya harap awak boleh faham. Yang tak faham boleh tanya saya lah. Okay, so terima kasih.